Saya akan kongsikan mengenai buku Book of the Month, Eat That Frog yang ditulis oleh Brian Tracy. Kenapa ditulis sebagai frog? Okey, frog ni dalam bahasa Melayu ni kita panggil sebagai katak. Okey, katak hidup ada, katak mati pun ada. Okey, jadi buku ini sebenarnya berkaitan menceritakan mengenai pengurusan masa dan juga pengurusan diri. Kata yang tertulis kat sini adalah ianya diceritakan sebagai analogi. Kita nak nampakkan kata ni sebenarnya adalah mengenai kerja. Okey, kerja kita. Kebanyakan orang yang ada kerja ni dia macam blur. Dia tak tahu nak buat yang mana satu. Kadang-kadang kita asyik nak buat kerja yang macam ini, kadang-kadang kita dahulukan kerja macam ini. Jadi pengurusan masa kita jadi tak teratur. Jadi bila saya dah baca buku ini, barulah saya nampak yang sebenarnya kata ini dia melambangkan kita punya kerja. Okey, dia melambangkan kita punya kerja, kerja yang paling besar sekali, yang paling penting sekali yang kita tak boleh nak selesaikan. Jadi kita sentiasa melengah-lengahkan kerja kita. Brian Tracy kata, bayangkan kata ni hidup. Kita perlu makan kata ni. Okey, kita nak makan pada waktu pagi ataupun kita makan pada waktu malam. Sebab kalau kita makan katak ni pada waktu pagi, okey, kita dah tak perlu risau dah. Kita tak perlu risau perjalanan kita pada waktu tengah hari, petang dan juga malam sebab kita dah makan dah katak ni. Tapi cuba tuan-puan semua bayangkan kalau kita tak makan katak pada waktu pagi, kita makan waktu malam. Okey, mesti kita akan rasa resah kan? Sebab tu ditukarkan cerita tu daripada katak kepada kerja. Kalau kita selesaikan kerja kita yang paling besar, yang paling penting, yang paling banyak pada awal hari, okey, insya-Allah pengurusan masa ataupun kerja kita yang seterusnya akan jadi lebih teruruslah. Sebab kita dah selesaikan kita punya masa dan kerja yang besar pada permulaan waktu. Bila kita dah selesaikan kita punya tanggungjawab, kita punya kerja yang banyak tu pada pagi, barulah hati kita akan lebih tenang. Barulah hati kita akan rasa lapang untuk teruskan lagi kita nak pergi waktu tengah hari, pada waktu petang dan juga malam. Kalau kita selesaikan kerja yang banyak tu pada waktu malam, mestilah pagi-pagi tu kita akan lebih serabut kan? Okey, jadi itulah Brian Tracy kata, kita kena membayangkan, kita kena selesaikan kata yang paling besar dahulu. Tapi Brian Tracy ada bagi kita analogi, kita ada dua kata yang hodoh. Kita ada dua kata yang paling buruk, mana satu yang kita nak selesaikan dahulu. Okey, contohnya ada kata A dan ada juga ada kata B. Kata mana yang kita kena makan dulu? Okey, Brian Tracy kata kita kena makan kata yang paling hodoh sekali, atau yang bermaksud kerja yang paling banyak sekali, kerja yang paling penting sekali. Jadi kita kena selesaikan dulu yang paling mustahak, lepas tu barulah kita akan teruskan lagi dengan kerja-kerja yang lain. Bila kita dah selesaikan kerja kita tu, barulah kita boleh mendisiplinkan diri kita. Okey, kalau kita bayangkanlah daripada tengah hari kerja kita tak siap, daripada petang kerja kita tak siap, kita nak tunggu malam, sampai bila kerja kita ni nak selesaikan. Jadi kita kena disiplinkan diri kita untuk memulakan kerja kita dan selesaikan terus on the spot. Jangan tangguh-tangguh. Sebab apa? Kalau kita tak selesaikan kerja kita ni secara berterusan, nanti kita tak boleh buat kerja lain. Kalau kita buat kerja yang remeh-temeh, kita tak selesaikan yang besar, jadi dia akan lagi drag. Okey, jadi saya nak ingatkan pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan semua, okey, kita kena tentukan apa kerja kita pada setiap hari. Okay, bila kita dah setkan pada waktu pagi, kerja yang ini kena selesaikan dulu, kerja ini kena selesaikan dulu. Bila kita dah list down kan, barulah kita tahu okey, apa yang kita nak teruskan pada hari yang seterusnya. Malam ini kita akan mulakan dengan tajuk pertama, iaitu set the table. Bermaksud kita nak sediakan meja tu.
Okey, yang pertama kita kena ada matlamat. Matlamat kita kena tahu apa yang kita buat. Kemudian things on paper. Kita kena ada kertas dan kita tulis apa yang kita nak buat pada hari tersebut. Apa matlamat kita tulis di atas kertas. Okey, kalau tak ada kertas, memang kena usahakan sebab kita nak nampak. Kita nak nampak sama ada kita tampal, bila lepas kita tulis tu kita tampal, baru kita akan nampak okey yang ni dah siap, yang ni dah siap, yang ni belum, so kita akan asing-asingkan. Sebab tu Brian Tracy kata things on paper, kita kena tulis. Bila kita dah tulis barulah kita nak mudah merancang. Kalau semuanya kita, kalau kita ni macam kita macam bajet-bajet macam kita ada semua ada dalam fikiran kan. Okey, sekejap. Kadang-kadang nak buat ni, kadang-kadang nak buat ni. So kita tak jelas. Jadi kita tak jelas. Bila kita dah tulis, barulah kita senang nak buat. Selalunya saya akan tulis dalam bentuk awan. Nombor 1 awan, okey yang ni nak kena selesaikan dulu, selesaikan anak dulu, hantar wife dulu. Yang kedua buat awan lagi. So bila kita dah tulis, barulah kita nampak rancangan-rancangan pada hari ini. Okey, tak semestinya kita kena buat pada hari ini. Yang lebih baik kita buat perancangan juga untuk minggu depan, untuk bulan depan dan juga untuk tahun depan. Okey, tak kisahlah walaupun benda tu masih lagi lama, tapi bila kita dah tulis, barulah kita boleh nampak the power of visual tu. Kita boleh visualisasikan. Okey. Sebab bila kita dah tulis ni, kita akan nampak lagi kita punya lebih jelas. Okey, kita akan nampak matlamat kita lebih jelas dan ianya sangat baik untuk pemikiran kita. Sebab apa? Sebab bila mata dengan otak kita dia dah sinkronis, memang kita akan lebih kreatif lah. Kita akan sentiasa berusaha untuk berfikir, untuk selesaikan apa kita punya matlamat, untuk kita achieve kita punya matlamat. So, that is the power of tulisan tu, things on paper. Okey. Bila kita dah tulis, barulah kita akan bertindak. Okey, bila dah bertindak, barulah kita akan kita akan rasa teruja. Kita akan rasa teruja dan kita akan lebih kita akan berusaha untuk capainya dengan lebih semangat. Okey, contohnya macam saya akan tulis pagi ni saya nak buat 5 basic untuk 10 orang. Okey, bila dah selesaikan 5 basic 10 orang tu, barulah saya akan teruskan untuk yang petang pula. So, bila dah nampak tulisan tu yang menyebabkan kita akan lebih kreatif. Okey. Sebelum saya nak akhiri, poin yang terakhir adalah kita kena tengok setiap hari. Okey, kita kena tengok setiap hari dan kita ambil tindakan supaya kita boleh tak adalah kita macam tak ada hala tuju. Okey, bila kita dah tulis, kita dah nampak, barulah kita akan berusaha.